Komati Renggasami. Saya duduk dekat Shah Alam Section 14. Saya dapat tahu saya ada kanser last year bulan Oktober 19. Umur berapa sekarang? Saya umur 56. 56. Baru dapat diagnose kanser? Ya, saya belum tahu itu kanser. Saya bleeding 4 hari sahaja. Saya dah menopause. Anak buah saya semua doktor, so dia suruh saya pergi hospital. Puan menopause, last height berapa? 43. 43. Actually, personally, I dah cerai lama. Lepas tu tak kahwin langsung, tak ada anak. Tak ada macam problem apa-apa. Saya memang menopause, cantik. I pun buat pap smear semua tu. Memang tak ada problem apa-apa. Dan tiba-tiba umur 55, saya dapat bleeding macam itu. Dan I pergi hospital dan doktor cakap ovary right hand side ada tumor, tapi doktor tak boleh cakap terus itu kanser sebab dia orang belum buat pathology report semua tu. So dia cakap mesti buat CT scan dulu. So buat CT scan. Bila buat CT scan, dan doktor cakap mesti operate. November 1st last year saya operate. Lepas operate itu, doktor confirm itu kanser. Tapi sampai kanser tu stage 1C. Even though itu stage 1C, tapi sabana kanser itu clear cell carcinoma region 3 yang sangat agresif. Ini kanser. Ini kanser itu boleh datang balik. Kita pun tak tahu. Maybe sekarang I'm free from cancer. It can come back maybe macam 5 years later. So doktor cakap walaupun you punya stage 1C, tapi ini kanser jarang orang dapat. Tapi saya dapat. Saya pun operate cuma sebab saya punya kanser macam itu. Bila tak operate, dia potong setengah ini, dia keluarkan satu set rahim, ovary semua tak keluarkan. Lepas tu, I dapat tengok lendeh, keluar banyak lendeh. Sampai I Keluar ikut mana? dekat tempat operate. Okey. Doktor letak klip, 30 klip. 30 klip and then keluar lendeh banyak. Keluar lendeh banyak dan asyik pergi hospital. Dan doktor kasi antibiotik lah, ada macam powder antibiotik letak dekat sana. So anak buah saya buatlah dekat rumah testing semua. Dan I selalu tengok bonda punya video semua tu. I tengok produk-produk semua tu. Saya cakap okey lah, kita nak makan ini Mustani tengok rumah dua. Sebab badan saya banyak berangin pula. Major operation kan. Belilah Mustani. Beli Mustani, saya makan. 1 week plus lah. Saya punya jahitan itu sembuh. Tutup. Doktor tanya tak? Kenapa? Doktor tanya. Tapi dekat doktor kita tak boleh cakap kita makan jamu. Oh, Ya. ada doktor sini kan. Tapi adik family doktor dia cakap apa? Dia orang pun tak tahu. Saya sorok-sorok minum sebab saya cakap saya selalu pergi klinik, selalu pergi hospital. Selalu doktor akan bersih, letak ubat-ubat dan kasih ubat antibiotik semua. Saya macam, mengapa nak makan ubat macam tu? So, makan ini tengok. So saya makan Mustani pagi dengan malam, satu sudu and kurma doa. Kurma duha berapa puan makan? Mula-mula saya makan 3 biji pagi. Rasa dia date saja kurma dan ada macam ada herba-herba semua. Saya kunyahkan minum air, tapi saya suruh makan lah. Suruh makan dari bilik saya, dan lama-lama itu semua sudah tutup, lendeh semua tak ada. So November 1st saya buat operation, December 25 saya buat chemo dekat Ampang GH. Bila saya buat chemo, sampai saya habis 6 chemo, saya jahitan tak buka, tapi orang lain semua dekat sana yang ada kanser, bila dia orang buat chemo, jahitan semua buka. Itu yang semua orang tanya saya, mengapa? Sebab I cakap lah betul tu, I makan jamuan tu Mustani dengan kurma. Sebab ada kanser patient Melayu, ada Cina semua ada. Saya cakap, tapi dia orang macam tak nak ikut dah. So saya bukan tak bisa, tapi saya makan. Walaupun saya ambil hospital ubat, saya ambil chemo medicine, steroid, semua doktor bagi, saya ambil. Tapi saya makan juga Mustani dengan kurma dua. Dan bila habis 6 chemo, saya pada jahitan tak buka. Doktor pun surprise. Mengapa tak buka? Dan doktor tanya saya, ada tak sakit? Tak ada. Sampai sekarang tak ada apa-apa. Tapi saya punya side effect chemo itu, kaki kebas. Tapak kaki memang tak ada rasa. Kebas. Masa saya kena 6 cycle chemo, kaki saya semua sangat sakit.
tak boleh jalan. Cryo, saya picit cryo tu, hot melon oil itu, Jamaika tu, saya beli itu semua pakai. Bila dah pakai, saya rasa lega, tapi tak rasa panas. Jamaika tu tak rasa panas untuk kaki saya, sebab sangat sakit. Masa kemo tu. Dan lepas tu, saya selalu beli itu cryo, tapi sekarang tak ada stok lah. Betul lah tu. Tak ada stok. Ada stok, so kaki saya kebas, then I memang pakai slipper. Kalau pakai slipper tu akan terbang. Sebab kaki tak ada rasa. Dan panas, saya letak kaki tak rasa panas. Tak ada rasa lagi. Sebab ini sampai kemo, and doktor cakap kadang-kadang ada orang kebas tangan. Tapi Tuhan tolong saya tak ada kebas tangan sebab saya kerja lagi. Kaki. Puan kerja apa ya? Saya kerja account executive. Lepas tu, dia pakai minyak kilim dan kita jatuh. Saya sapu. Sebab saya sini semua tengok sungai hitam. Sebab saya punya nerve itu suka buka dalam. Saya pakai minyak kilim malam-malam. Pagi-pagi saya pakai minyak kilim. Pakai socks pergi kerja. Dan tak rasa berapa kebasah, tapi masih kebas. Tapi I still take the Mustani, rumah luar, jatuh, kiri, I pakai putih juga, putih telaga sebab I takut orang yang ada ovarian cancer tu macam boleh dapat tu, mesti boleh dapat CV cancer. Sebab dia boleh merebak. Kalau you punya private part tu tak hygiene, tak bersih, boleh dapat. So saya pakai putih. Banyaknya pun pakai produk saya. Dan I minum kopi ratu. Sebenarnya doktor selalu cakap cancer tak boleh minum kopi. Tapi saya ambil juga sebab kopi ratu tu tak ada apa-apa, macam collagen pun tak ada. So saya ambil kopi ratu. Pagi-pagi satu sesi saya ambil, saya rasa sihat. Walaupun dalam kemo, walaupun doktor sahkan kanser, puan terus makan kopi ratu. Ya. Sebulan berapa puan spend untuk di produk bonda? Sebulan saya spend macam 200-300. Saya beli dari Section 3 Shah Alam, pengedar. Sebagai bukan Muslim, kenapa puan begitu yakin dengan produk bonda? I tengok banyak bonda punya video, testimoni. I dengar lah ramai orang cakap bonda punya produk bagus. So saya pun cakap okay, kita try. Semua sebab India pun suka herbal. Yeah. Mak saya pun pernah buat majun semua, tapi kita buat macam cara lain lah. Cara India lah. Cara India. So kita pun tahu itu semua. So saya baca ramuan dia semua tu memang bagus. Macam Mustani itu memang bagus untuk saya. Sebab saya ada kencing manis semasa kemo. Saya minum sangat minuman manisan. Dan lepas tu saya punya kencing manis tu turun. Kolesterol turun. Darah tinggi stable. Okey, kenapa puan berkongsi dengan saya hari ini? Adakah sebab nak berkongsi dengan saya ataupun nak mengajak masyarakat untuk mengamalkan produk JRM Holistic? Okey, saya cakap, ramai orang ingat bila dapat kanser, takut nak ambil barang-barang macam ini. Tapi kita mesti ada suplemen dekat badan kita. That's why I berkongsi, boleh ambil Mustani, kurma doa, minyak-minyak semua itu memang bagus. Dia akan menolong. Lagi satu, bila you ambil benda-benda macam itu, macam kopi ratu you ambil, you punya mood swing pun you jadi macam very positif, cergas. Bila you cergas, you tak boleh ingat benda-benda yang bukan-bukan. You ingat positif saja, kerja kuat, macam itu. Sehat itu is very very important actually. Actually I'm a cancer survivor is because of my job. I nak kerja balik sebab I ada banyak kerja account nak buat. Year ending, sama I dapat cancer November. December is year ending. I mesti close account untuk company. 2 company saya buat. So I ambil hospital ubat juga, ambil suplemen. Berapa jarak puan makan ubat hospital dengan produk JRM? Okey, saya selalu ambil ubat hospital dulu. 1 hour later, 1.5 hour later, saya makan Mustani. Saya sangat terkesima kerana cara digunakan produk memang pengguna tegak dan saya tak tahu kegerapan puan ni tengok live saya macam mana sampai dia boleh makan dengan dos yang betul. Dos betul. Puan sentiasa tengok saya punya live ke? Tengok live and then saya register dekat pengedar Section 3. So saya pergi, dia pun x-ray dengan saya betul-betul. So saya ada confidence banyak, so saya beli. Saya ambil, tak ada apa-apa pun. Sampai sekarang tak ada apa-apa pun benda. Saya sihat.
Sihat. Jom kita tengok videonya. Okey, boleh play tak video Puan ni balik? Puan, sebenarnya masa nak naik tadi dia nak nangis. Belum habis lagi. Oh, belum habis. Jangan potong. Belum habis. Lepas tu itu kemo semua tu cerita semua dah habis. Lepas tu saya pergi kemo habis bulan Mei ending. Bulan Julai baru keluar bioten. Saya pun boleh tengok video saya botak licin sampai air letak pun boleh lari macam ni sebab licin. Rambut saya dulu panjang sebab kemo I jadi botak. Saya boleh keluarkan rambut macam ini. Boleh pegang dekat tangan saya. So doktor cakap pergi keluarkan rambut sebab semua rambut semua jatuhkan tak healthy kan. So saya pergi botak. Botak pun tak adalah, dia keluar sendiri semua sebab kemo tu dia mematikan semua sel dalam badan kita. Then bioten saya pakai. Bulan Julai macam tu kan bioten mari. Betul. Saya pakai mula-mula keluar sikit. Then happy keluar rambut sikit. And then 1 minggu, 2 minggu ada lagi. Sekarang sudah banyak. Bioten memang bagus. Pagi dengan malam saya pakai. Busuk tak bioten? Tak, tapi ada bau coconut oil. Sikit-sikit ada tapi bau okey. Tak busuk. Untuk pengetahuan semua, tahukah anda di dalam produk bioten terdapat biji buah daun kari. Ya, ada bau tu ya, sikit-sikit ada ya. Bukan daun kari. Biji itu. Ada bau. Antaranya. Okay, very good. Dah, I pakai tadi pagi sudah mandi, then I pakai bioten. Then I pergi kerja dan balik pun mandi, then I pakai bioten. Berapa lama tumbuh rambut lepas Puan sapu tu? Okay, bulan Julai bioten baru keluar. Julai, Ogos, September. 3 bulan. Biasanya kalau orang kanser berapa bulan baru tumbuh rambut Puan? Okey, 20 hari bulan September saya pergi jumpa doktor. Doktor pun surprise tengok rambut saya. Dia cakap, bukan biasa punya orang kanser tu rambut boleh keluar macam ini. Selalu sikit. Tapi you punya banyak. I cakap I pakai itu ubat ubat pula. Minyak rambut yang bagus doktor, nak beli pun boleh I cakap. I boleh recommend dekat doktor. Tapi doktor tu ada banyak rambut lah. I tengok cancer patient ramai kawan saya ada. Dia orang lepas habis kemo semua tu, rambut dia orang sikit keluar. Lepas tu dia orang ada banyak problem. Dia punya luka buka dan tak boleh berak. Banyak complication. Sampai sekarang Tuhan tolong saya. Maybe I ambil produk betul-betul. Makanan saya sekarang kontrol sangat dan semua okey sekarang. Terima kasih banyak-banyak. Puan, jom kita tengok sekali lagi. Dekat belakang ni. kita tengok. Daripada botak macam ni ya. Ini saya punya tumor. Ini last chemo saya buat. Tunjuk rambut botak itu. Ini saya punya tumor doktor keluar. Satu set. Ini adalah set rahimnya. Okey, now yang sekarang hampir kembali kepada yang mula-mula dulu sebelum sakit kemo. Ni sebelum sakit kemo. Soon akan jadi macam ni balik. Aku pula sedih. Puan menangis. Sorry. Saya sangat terharu. Terima kasih banyak Puan kerana berkongsi dengan saya.